إلى خرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. Soal boleh. Buat baru. Bismillahirrahmanirrahim. Abwaab sifatil jannah. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula segala bab menyatakan sifat syurga. Dan di sini tempat bicaranya dan semuanya hadis daripada Rasulullah SAW. Allahumma ja'alna min ahliha. Amin. Warzuqna min na'imiha. Ya Allah, Tuhan, jadikanlah kiranya kami daripada ahlinya dan beri kami rezeki daripada segala nikmatnya. Babu ma jaa fi awwali zumrati tadkhulul jannata ala suratil qamar. Bab yang pertama ni menyatakan hadis menunjukkan awal-awal puak ataupun gulungan yang masuk syurga atas rupa bulan. Ketahui kiranya saudaraku, umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala setuah-tuah umat, mana umat yang paling bertuah, dan telah dilebihkan Tuhan daripada umat-umat Nabi yang dahulu beberapa perkara yang tertentu. Satu daripadanya sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhiruna awwaluna yaumal qiyamah. Nahnul akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah. Maksudnya kita lah orang yang akhir masa zahir ke dunia, lagi orang-orang yang dahulu masa zahir pada hari kiamat. Mana awal yang masuk syurga, akhir tapi awal di sana yang masuk syurga. Maka jadilah umat Nabi Muhammad SAW itu umat yang dahulu keluar dari bumi, dan dahulu daripada segala umat pergi berhimpun pada mahsyar, dan dahulu daripada segala umat yang pergi bernaung di bawah arasy, dan dahulu daripada segala umat yang diputuskan hukum dan hisab. Semua umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dahulu daripada segala umat melalui sirat mustaqim, potong sirat. Dan dahulu daripada segala umat pergi masuk syurga, dan lebih banyak yang masuk syurga. Yang mentafsirkan hadis la yadkhulul jannah bi amalikum. Lalu sahabat kata, walau anta yartlaqal wala ana illa ayataghammadina bi rahmati. Tak akan masuk syurga melainkan dengan rahmat, bukan dengan amal kamu. Walaupun anta ya Rasulullah wala ana nabi, walaupun aku. Tengok ini hadis ni, kalau umat sahabat masuk syurga, Rasul lillaulaka maka nanti pula kau tidak kena kau yang muat, aku tak jadi ke langit bumi ni. Yang besar martabat Rasulullah SAW. Ni tengok ni, tak dibenar Rasul melainkan Rasulullah dulu. Pada akhir zaman kasirul khutaba wa qalilul ulama. Banyak yang cakap agama tapi yang betul faham agama kurang. Baru Ustaz Gauh juga kata dalam Malaysia ni aku perhati 2-3 orang ulama ada tidak. Dahulu daripadanya ada. Tak dibenarkan siapa mendahului Rasulullah SAW ke syurga. Melainkan pintu syurga tak akan dibuka melainkan Rasulullah masuk dulu. Ya. Jikalau nabi-nabi lain sekalipun demikianlah datang pada khabar-khabar hadis. Jadi maknanya apa? Dia baca hadis tapi tak faham hadis, betul dia cerita ke orang. Ini masalah. Hadis tu nak ceritakan masuk syurga dengan rahmat, bukan maknanya Nabi tak jamin syurga. Kalau sahabat ada jaminan, itu dipanggil mimbabil aula, lebih utama. Maka kemudian daripada itu masuklah umat Nabi besar kita Muhammad SAW dengan berpuak-puak, berikut-ikutan dan bersab-sab masuknya. Maka puak yang pertama masuk syurga dengan cukup
ya, perhiasannya dan mukanya gilang gemilang seperti bulan purnama 14 hari bulan. Bukan makna rupa dia macam bulan. Tan ala kulli zaujatin sab'una khullatan yabdu buhun sakiha min waraiha. Hasan sahih. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya ialah Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ia bermula awal gulungan yang masuk syurga, puak awal, atas rupa bulan pada malam purnama 14. Bermula puak yang kedua atas rupa yang lebih elok daripada bintang yang mengerlip di langit. Lagi tiap-tiap laki-laki yang masuk syurga, daripada mereka 2 isteri daripada perempuan lain, daripada segala bidadari lagi. Banyak lah kan? Tapi tak bergaduh. Sana tak ada tuan. Ya, dicabut semua tu. Ya, sifat hasad, dengki semua tu tak layak dalam syurga. Semua sifat tu dibuang. Mereka bermesra dan hati yang seronok. Betul, orang kalau bini lebih tanya apa yang seronok bila dia mesra. Dia slow, kalau dia bercakap dia pening kepala. Iaitu di antara kemesraan. Tak jadikan bidadari. Atas tiap-tiap seorang daripada isteri itu 70 lapis daripada pakaian syurga. Tempat zahir otak tulang betisnya dari belakang, yakni di luar daging dan kulitnya. Ya, tampak makna zahir. Hebat tak hebat, macam mana nak bayang tu. Tulang dari belakang ternampak pun, mak ceritanya kejernihan warna kulit dia begitu hebat. Dan kata bisa punya hadis hasan lagi sahih. Begitu tak boleh nak bayang kan. Ma la ainur ra'at wala uzun wala ala hatil qalbil bashar. Benda tak pernah lihat, tak pernah dengar. Dan ada pohon kayu yang menjadi tempat bersuka-suka orang-orang isi syurga. Maka pohon-pohon kayu itu ada besarnya sebagaimana tersebut dalam hadis yang menunjukkan atas demikian itu. Maka hadis ini telah dikeluarkan oleh Abu Isa. La sajaratan yasirur rakib fi zilliha mi'ata sanatin. Hadis sahih. Ini kata benda di sana tak boleh nak masuk, akal kita tak boleh nak tangkap. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah SAW. Maksudnya ya, bersabda dari besar pohon kayunya. Mereka tersebut dalam hadis seumpama dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya An Abi Sa'id. Mana tadi? Situ. Sajaratun yasirur rakib bi zilliha mi'ata amin la yaqta'uha wa qala zalika zil al mamdud. Hadis hasan, atas sahih. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW sabda, dalam syurga itu satu pohon kayu yang besar, boleh berjalan penunggang kuda dengan memecut kudanya yang tangkas menjajahi bawah pohon itu selama 100 tahun. Tiada terhabiskan perjalanan dan ya, jajahannya, maknanya jajahan itu, pencarian itu, pusingan tak habis lagi, maknanya besar lagi. Dan sabdanya ini nawangan yang panjang sebagaimana tersebut di dalam Al-Quranul Karim juga. Fataharrakatil sajarah bikulli lahwikana fid dunya. Diriwayatkan kepada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Katanya bermula bayang-bayang yang lanjut itu dipanggil Zilul Mamdud. Ya, itulah teduhan dia bayang yang luas. Satu pohon kayu dalam syurga, berdiri atas batangnya, besarnya kadar boleh berjalan penunggang kuda yang dipecut
Ya, pada naung itu 100 tahun. Masya Allah. Tiada boleh meratai sekalian pihak lagi. Maknanya luas sungguh. Maka keluar ahli syurga, orang-orang yang daripada bilik-biliknya dan lainnya. Lalu berbual mereka itu di bawah naungan itu dengan bermacam-macam bualan jenaka dan bermacam cakap yang menyukakan hati. Dan katanya maka di dalam hal itu datang angin setengah mereka itu. Ya, nah, tunjuk kehebatan kedudukan syurga di sana. Guna masalah 4 pohon kayu syurga berbatang besar dan cukup rindang, cukup ada dengan daun dan dahan-dahannya, dan batangnya sangat bagus warnanya, iaitu semacam warna emas yang bersinar-sinar dan licin berkilau-kilauan rupanya. Demikianlah datang khabar bagi dikeluarkan daripada Abu Isa Tirmizi dengan katanya an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, ma fil jannah sajarah, ma fil jannah sajarah illa wasaqaha min zahab. Riwayatkan dari seorang sahabat bagi Nabi SAW namanya Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan katanya telah bersabda Rasulullah SAW, tiada dalam syurga itu satu pohon kayu melainkan batangnya daripada emas, dan warna batangnya sebagai warna emas, licin bersinar dan kuning emas. Dan kata bisa bermula hadis hasan lagi kali. Dan satu lagi hadis yang menunjukkan atas yang demikian itu tersebut ialah dalam Targhib wa Tarhib, iaitu katanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, jazu'uha min zahab wa furu'uha min zabarjad wa lu'lu' fatahubalaha ar-rihu batas tafat ya al-lazzu minhu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan kata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hebat. Tak hebat itu bukan syurga ya. Maka bertiup angin baginya, maka berbunyi ia akan bunyi yang bagus ya, maka tiada dengar oleh orang-orang yang mendengar apa suara sekar. Wa na'imuha sifatil jannah wa na'imiha. Dan telah datang dinyatakan hadis membicarakan sifat syurga dan nikmat dia pula. Ketahui kira saudara ke bahawasanya bagi syurga itu beberapa nama dengan iktibar sifatnya, benar juga dinamakan dengan iktibar sifat, dan dinamakan dengan dia satu jua, iaitu iktibar zat al-jannah. Maka nama syurga ialah nama yang umum ya, yang mencapai bagi segala zat. Disebut syurga masuk semua jannah, dengan barang yang melengkapi atasnya daripada segala nikmat, kesukaan dan puas hati. Dan telah berkata Al-Qurtubi, syurga itu 7, yang lebih tinggi daripadanya iaitu Jannatul Adn, dan ialah tempat tinggal sekalian Rasul, syuhada dan siddiqin. Dan mengiringi dia Jannatul Adn, itulah pada darajatnya Jannatul Firdaus ya, sini letak Jannatul Adn tinggi. Dan ialah taman-taman di tengah-tengah segala syurga yang lain daripada syurga Aden, dan yang lebih utama kemudian daripada itu Jannatul Khuldi, kemudian Jannatul Naim, kemudian Jannatul Ma'wa, kemudian Jannatul Darussalam, kemudian Darul Muqamah. Setengah daripada ulama membagikan syurga itu iktibar kekal, dalamnya itu 3 syurga. Iktibar pembagian dia. Pertama, syurga ketentuan
dari Tuhan, itu dipanggil syurga yang dimasukkan dia oleh budak-budak dan ahli fatrah. Orang yang tidak dosa lagi lah budak kecil. Kedua, syurga ialah kesukaan yang dicapai akan dia oleh tiap-tiap orang yang masuknya daripada orang-orang mukmin. Tempat-tempat yang ditentukan bagi ahli neraka. Kalau masuk mereka akan dia, ya. Kalau neraka itu masuk patut, tapi dia tak masuk ke neraka, dia ambil umum yang dapat. Ketiganya syurga, dia panggil syurga Al-A'mal namanya. Tempat tinggal di situ oleh orang-orang yang, ya, orang-orang dengan sebab amalan dia. Amalan tu, amalan yang sebagainya. Banyak dalam hadis kan, siapa beramal macam dapat, siapa amal ni dapat. Maka siapa ada, ia lebih utama daripada orang yang lain pada segala macam kelebihan. Yang bagian daripada syurga itu lebih banyaknya, sama ada ia orang yang berkelebihan lagi daripada yang dilebihkan, atau tiada ia atasnya lain daripada kelebihan pada ini makam dan ini hal. Maka tiada daripada satu amal melainkan ada baginya syurga. Ya, satu amal tu syurga dia juga macam-macam, masya-Allah. Dan jatuh berlebihan antara aturannya daripada segi kira kemahuan hal akwal mereka itu. Maka setengah syurga itu semacam mana berkendak engkau mengetahui akan dia dan mengetahui barang yang disediakan dalamnya dari segala maknanya boleh baca akan di dalam Al-Quran. Banyak dalam dia. Kerana tidak ada di belakang keterangan Tuhan itu keterangan yang lebih lagi. Dan baca olehmu firman Allah Ta'ala, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ini dua pula sini. Sampai akhir suratul Rahman. Dan baca suratul Waqiah, dan lagi daripada segala surah. Dan jangan engkau hendak ketahui, dan jika engkau hendak ketahui tafsil segala sifat syurga daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terlebih boleh perhatikan sekarang tafsirnya. Kerana kemudian daripada engkau tatap dan perhatikan atas jumlah-jumlahnya, maka itu pun tafsir yang dikatakan tafsir. Sebab pun dikatakan begitu kerana macam mau diliputi oleh pengetahuan kita. Mana kita kalau nak tahu semualah akan syurga itu atas jalan tafsir yang hakiki. Padahal Tuhan telah berfirman, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dan tiada seorang mengetahui akan barang yang aku taruhkan. Ma ukhfiyah, mana aku sembunyikan, aku amanah khafi, mana apa, taruh sembunyikanlah bagi mereka itu daripada itulah penyejuk mata hati, qurratu a'yun, syurga antara bidadari lah. Dan syurga-syurga tu berbagai-bagai ada. Habis. Dan pula tersebut dalam hadis Qudsi a'datul ibadiyah salihin ma la ainun ra'at wa la uzun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Telah aku sediakan bagi segala hamba yang saleh-saleh barang yang tiada pernah dilihat oleh mata dan tiada pernah dilihat oleh tengok oleh telinga dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Punya hebat dia. Allah. Maka disebutkan sifat-sifat syurga pada setengah ayat-ayat Al-Quran dan setengah hadis, dan memberitahu dan memberi ingat juga. Dengarlah satu hadis menerangkan sifat syurga itu telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dan katanya an Abi Hurairah radhiyallahu an qulna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma lana iza kunna indaka ya raqqat qulubuna wa zahidna fid dunya wa kunna min ahli al-akhirah fa iza kharajna min indika fa anasna ya ahadina wa sami'na auladana angkarna anfusana faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law annakum takununa iza kharajtum min indi kuntum ala halikum.
kuntum ala khalikum zalika lazaratkumul malaikatu fi buyutikum walau lam tuznibu laja Allahu bihalqin jadid kai yuznibu fayaghfiru lahum. Kemudian qala qultu ya Rasulullah mimma khuliqal khalq qal minal ma' qulna al jannatu ma bina'uha qala labinah min fiddatin wa labinatun min zahab ya wa milatuha al mis al azbar wa khasba'uha al lu'lu wal yaqut wa turbatuha al za'faran man dakhalaha yan'amu wa la yab'asu wa yakhludu wa la yamut la tabla siyabuhum wa la yanfa syababuhum. Suma qala salasa la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-sa'imun hina yuftiru wa da'watul mazlum yarfa'uha fawqa al-imam wa tuftahu laha abwabus sama' wa yaqulu ar-rabb azza wa jal wa izzati la ansurannaka walau ba'dahin dha'ifun. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW namanya Abi Hurairah dalam katanya telah berkata kami ya Rasulullah SAW, kenapa kami apabila ada kami hadir di sisi Tuhan hamba mendengar apa ajaran dan nasihat Tuhan hamba, ya jadi lembut hati kami, Masya Allah, ya, dan tak mahu akan dunia lagi dah. Macam hebat punya penyampaian baginda SAW. Dan biar jadi kami daripada orang-orang akhirat, berbuat amal ibadat dengan bersungguh-sungguh hati, menunjukkan sebagaimana ajaran dan nasihat Tuhan hamba itu. Maka tiba-tiba apabila keluar saja sekalian hamba daripada sisi Tuhan hamba, maka kami bercampur, ya, mesra dengan anak isteri di rumah, ya, menguruskan hal makan minum dan berak kencing macam-macam, dan melatih mengajar, dan ya, kami cium dan kucup anak-anak kami, dan kami dindingkan dan nyanyikan, dendangkan kami, dendangkan dan melalaikan daripada menangisnya dan sebagainya lah. Dengan sebab segala pekerjaan kami demikian itu, sudahlah kami menyerahkan diri kami, dan lupa beberapa banyak nasihat Tuhan hamba tidak boleh dikerjakan dan tidak dapat diambil kembali. Menceritakan kelazatan berdepan dengan Rasulullah itu dahsyat. Apabila didengar oleh Rasulullah SAW, akan kata mereka itu demikian, lalu dijawabnya, ya, itulah faqala SAW, maka sabda Rasulullah SAW, dikalau bahawa sekalian kamu itu jadi sekalian kamu tatkala kamu keluar kamu di sisiku, atas hal kamu lembut hati tadi, menurut buat semua yang aku katakan, nasaya diziarahi akan kamu oleh malaikat ke rumah kamu. Itu maknanya apa ni? Kalau sekiranya soal dapat betul-betul buat, malaikat datang. Tak para wali-wali malaikat jumpa macam-macam dia, baru masuk dalam hadis. Jadi dia bersih je, malaikat datang. Sebab malaikat dipanggil ara, wali-wali panggil ara ish, mana pengantin Allah Ta'ala, masuk orang pilihan. Siapa yang bersih layak. Dan jikalau tiada berbuat dosa sekalian kamu, pasti Tuhan datangkan dengan makhluk yang baru supaya berdosa mereka dan minta ampun akan dosanya, maka diampun Tuhan bagi dosa mereka itu. Maka sekiranya kamu semua tak berdosa, ya, maka Tuhan matikan tempat di syurga lah. Dan Tuhan gantikan umat yang lain yang melakukan dosa, kemudian dia bertaubat minta ampun, kemudian Tuhan ampunkan. Itu maksudnya. Mana Tuhan tunjukkan dia ni Ghaffar, Maha Pengampun. Bukan makna suruh buat dosa tak. Maksudnya dia Maha Pengampun. Maka ambil kita peluang besar, maknanya banyak istighfar dan bertobat, menyucikan. Syurga tak akan dimasuk melainkan orang yang bersih. La yadkhulul jannah illa nazif. Tak masuk ke syurga melainkan orang yang bersih. Kemudian yang keenam, masalah Tuhan menjadikan orang memperbuat dosa. Ila akhir Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.
Ya Karim.